Assalamualaikum. Saya Cikgu Sita Binti. Okey, hari ini kita sambung lagi untuk bab 1.5, pengurusan sumber manusia, iaitu hubung kait antara kemahiran kebolehkerjaan pekerja dengan kejayaan sesebuah perniagaan. Eh, Okey, kita tengok dulu definisi kebolehkerjaan. Itu kemahiran atau kebolehan yang dimiliki oleh pekerja menyebabkan bakal majikan berminat untuk menawarkan pekerjaan kepada mereka. Okey, contohnya anda. Masa SPM nanti anda mendapatkan yang cemerlang. Okey, jadi akan ada agensi-agensi akan menawarkan pekerjaan kepada anda atau anda hantar resume kepada di mana-mana agensi pekerjaan. Okey, mereka akan tengok kebolehan anda sama ada layak untuk bekerja dengan sebuah organisasi atau tidak. Itu definisi. Kita tengok dulu jenis kemahiran kebolehkerjaan. Okey, yang pertama kita tengok kemahiran berkomunikasi. Okey, di mana kebolehkerjaan dalam kemahiran berkomunikasi ini sangat penting. Okey, ialah sebab komunikasi ini antara dua hala, antara kita dengan pelanggan. Itu sangat penting. Bayangkan kita ni tak pandai nak berkomunikasi, maka sebuah organisasi tak bolehlah nak terima kita sebab kita ni nak communicate dengan orang lain. Okey, yang kedua, kerja berpasukan. Okey, kita akan tengok kebolehan kita ni, boleh tak kita ni kerja dengan rakan-rakan setugas kita. Kemana kita bekerja berpasukan itu nanti. Okey, yang seterusnya ialah penyelesaian masalah. Okey, penyelesaian masalah ni. Kita akan tengok kita ni pandai tak nak menyelesaikan masalah dalam organisasi nanti. Lepas tu yang seterusnya adalah inisiatif dan keusahawanan. Inisiatif dan keusahawanan. Dan yang seterusnya adalah keupayaan pembelajaran. Okey, contohnya anak kita ni sambung belajar. Kita ni masih ada upaya tak untuk menyambung pelajaran itu nanti. Yang seterusnya ialah perancangan dan pengurusan diri kita ni. Dia akan tengok kita ni pandai tak merancang, pandai tak nak urus diri kita sendiri. Yang seterusnya adalah penggunaan teknologi. Ini adalah sangat penting kerana teknologi kita ni semakin hari semakin berkembang dan semakin meningkat. Oleh sebab itu, kebolehan kita dalam teknologi ini sangat penting. Tengok kita tak dan teknologi. Seterusnya adalah aspek kemahiran kebolehkerjaan. Okay, kita tengok tu aspek. Okey, yang pertama kita tengok kelayakan yang bersesuaian. Iaitu majikan ni, dia akan mengambil pekerja berdasarkan kelayakan mengikut keperluan perniagaan dia. Okey. Oleh itu, kepelbagaian ujian akan digunakan untuk menilai personaliti dan kebolehan calon dari beberapa aspek penting yang memenuhi keperluan organisasi. Contohnya, sebuah syarikat pengiklanan laman sesawang, dia perlu pekerja yang mempunyai pengetahuan tentang teknologi maklumat, perlu kreatif dan inovatif serta mempunyai kemahiran berkomunikasi yang baik. Atau contoh lain, contohnya dia nak cari accountant. Dia perlu memiliki sekurang-kurangnya kelayakan akademik dan bidang perekonomian. Manakala kelayakan ini perlulah
profesional dalam badan perekonomian bertauliah. Okey, itu kelayakan yang berkesesuaian. Dan yang kedua adalah pula berpengalaman. Okey, para pekerja yang mempunyai pengalaman merupakan satu kelebihan kepada perniagaan mereka. Ikan dia lebih memberi keutamaan kepada pekerja yang mempunyai pengalaman ini. Okey, ini adalah disebabkan yang pertama, dia boleh menjimatkan kos dan masa latihan kepada pekerja itu. Okey, ialah kan sebab pekerja dah ada pengalaman. Jadi dia tak payah nak bagi banyak latihan atau khusus kepada pekerja tersebut. Contohnya, usahawan restoran ni, dia mengutamakan pengambilan chef yang mempunyai pengalaman kerja kerana mereka terlatih, berkebolehan, kreatif. Dan ini dapat mengurangkan kos latihan dan pembangunan kerja dia. Maknanya, kalau kita ni ada pengalaman, peluang untuk mendapat pekerjaan tu adalah sangat tinggi. Tinggi sebab kita di situ ada nilai tambah kita sendiri. Okey, aspek yang seterusnya ialah berpengetahuan tentang produk dan perkhidmatan yang ditawarkan atau perkhidmatan yang hendak ditawarkan dalam perniagaan itu. Okey, iaitu dia kata pekerja yang berpengetahuan tentang produk perkhidmatan ini merupakan satu kelebihan yang dipilih oleh majikan. Dia kata pekerja yang berpengetahuan dan dalam perkhidmatan membolehkan mereka memasarkan perkhidmatan dan produk kepada pelanggan dengan berkesan. Okey. Maknanya, pengetahuan tentang produk dan perkhidmatan ini boleh disampaikan melalui apa-apa media sosial. Dengan ini, dia mudahlah untuk promosikan barang atau produk dalam sesebuah perniagaan itu. Contohnya, pengawal bank. Dia perlu mempunyai pengetahuan tentang produk perbankan yang terkini dan perkhidmatan sampingan untuk memberi nilai tambah kepada pelanggannya. Maknanya di sini dia kata, pegawai bank tu tadi, dia mesti tahu tentang produk-produk atau perkhidmatan yang ditawarkan oleh bank tersebut. Okey, contohnya pinjaman peribadi, dia kena tahu berapa ratus. Okey, berapa jumlah masa dia. Prefer untuk pinjaman itu dia kena tahu. Barulah dia akan sebarkan di media-media sosial supaya orang lain tahu tentang produk kita. Atau contoh, produk kecantikan. Kita kena tahu produk kecantikan tu untuk muka jenis apa. Okey, berapa lama kesan dia. Okey, jadi semua kita kena tahu. Supaya senanglah dan mudahlah untuk kita mempromosikan barang tersebut. Okey, yang seterusnya ialah berpengalaman dalam industri tertentu. Dia kata pengalaman dalam bidang kerja yang berkaitan amat penting kerana pekerja dapat melaksanakan tugas yang mesti dengan lebih baik. Okey, contohnya pramugari yang telah lama berkhidmat dengan syarikat penerbangan, mereka lebih terlatih dan mempunyai pengetahuan yang baik dalam deskripsi tugas. Kemahiran kerjaan ini dapat memberi khidmat terbaik untuk syarikat penerbangan. Dan yang terakhir sekali ialah keberkesanan mencapai sasaran. Ini lebih kepada individu dan pasukan atau jabatan, di mana seseorang pekerja yang mempunyai pengalaman dan potensi boleh menyumbang kepada pencapaian sasaran individu, pasukan dan
jabatan itu sendiri, di mana komitmen dan usaha yang positif dapat membentuk kesepakatan yang harmoni dalam mencapai sasaran kerja yang telah ditetapkan. Okey, di mana kelima-lima aspek ni itu kelayakan yang bersesuaian, berpengalaman, berpengetahuan tentang produk dan pengalaman dalam industri itu, keberkesanan menunjukkan perlu ada dalam diri seseorang pekerja untuk mendapat pekerjaan dia. Ini adalah aspek yang dinilai. Okey, kita tengok dulu aktiviti Tuhan kita hari ini. Okey, kita baca dulu. Okey, maklumat berikut menunjukkan contoh iklan jawatan kosong di sesebuah organisasi perniagaan. Okey, kami mencari pengurus operasi di mana syarat kelayakan mempunyai sekurang-kurangnya diploma, ijazah dalam bidang pengajian perniagaan, pentadbiran awam dan bidang yang berkaitan, berpengalaman sekurang-kurangnya setahun dalam bidang pengurusan dan selok-belok pengoperasian sesebuah syarikat, mempunyai kemahiran atau pengalaman mengendalikan sistem point of sale dialu-alukan, berpengetahuan luas dalam bidang peruncitan farmasi, sekurang-kurangnya dalam mana-mana bidang peruncitan, mempunyai kemahiran berkomunikasi dengan baik di semua peringkat, lelaki atau perempuan. Okey, soalannya, apakah kemahiran keboleh kerjaan yang perlu ada pada calon berdasarkan syarat kelayakan di atas? Okey, so jawapan yang paling sesuai adalah kita tengok A. Keberkesanan mencapai sasaran, kebolehan menyelesaikan masalah, kelayakan yang sesuai, kemahiran teknologi maklumat. Okey, bila kita tengok di sini, jawapan yang paling sesuai adalah kelayakan yang sesuai. Jawapan yang tepat sekali adalah C. Okey. Okey, terima kasih kerana memberi perhatian anda. Semoga ia memberi manfaat kepada anda. Terima kasih. Bye.